Marilah kita segarkan ingatan kita berkaitan dengan amalan zikrullah. Pertama sekali, ramai orang Islam tidak tahu dan tidak faham apakah di antara tujuan-tujuan penting kita berzikir. Karena kita tak tahu dan tak faham apakah tujuan-tujuan penting kita berzikir, maka kerana itulah kita abaikan amalan zikir. Malahan di akhir zaman, seperti zaman kita ini, antara amalan yang diabaikan ialah amalan zikir dan membaca Quran. Karena ini telah ada isyaratnya dalam Quran. Di dalam Quran ada satu ayat yang menceritakan di zaman Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat sudah mula mengabaikan amalan zikir dan baca Quran. Macam mana dikatakan mereka mengabaikan amalan, kedua-dua amalan ni? Kerana mereka telah mengurangkan atau tidak ambil perhatian seperti biasa. Kalau biasanya mereka banyak berzikir, banyak baca Quran, sudah berkurangan. Sudah tidak ambil perhatian seperti biasa. Mereka kurang berzikir, mereka kurang baca Quran. Kerana itulah maka Allah SWT tegur. Turunnya satu ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Adakah orang-orang yang beriman itu merasakan masanya belum sampai-sampai lagi untuk mengkhusyukkan hati bagi berzikrullah dan membaca Quran? Ayat ini diturunkan kerana para sahabat yang biasanya berzikir kurang berzikir, yang biasanya banyak baca Quran kurang baca Quran. Apakah faktor yang menyebabkan mereka kurang berzikir dan kurang baca Quran? Faktornya ialah kerana negara sudah aman. Kenapa sudah aman? Kerana semenanjung tanah Arab sudah ditakluki oleh tentera Nabi, sudah di bawah, semua semenanjung tanah Arab itu sudah di bawah kekuasaan Islam. Jadi orang ramai yang biasanya jadi tentera merasakan mereka tak perlu perang lagi, negara dah aman. Bila negara dah aman, maka tumpuan pemikiran orang-orang Islam pada masa itu ialah pada hal-hal kehidupan biasa. Mana yang terlibat dengan perniagaan, maka mereka asyik dengan perniagaannya. Mana yang berladang, maka mereka tumpukan perhatian pada ladang mereka. Ini mengganggu amalan zikir dan baca Quran. Walaupun mereka kurang membaca Quran dan kurang berzikir, tapi tidaklah strok kita. Dikatakan kurang, tidaklah strok kita. Kita ni memang teruk betul. Umat Islam di akhir zaman ni memang teruk. Bila dihubungkan dengan masalah amalan zikir dan baca Quran, memang parah lah. Tak ada minat.
sikit saja orang yang minat berzikir dan baca Quran. Ada orang yang minat berzikir pula dianggap sesat, ya. Padahal orang Islam itu berzikir, baca Quran, keberkatannya akan melimpah kepada semua orang Islam yang ada di sekitarnya. Tapi orang ramai tak boleh dengar orang berzikir. Bila berzikir saja sudah jadi masalah. Jadi kerana itulah tuan-tuan, kita cuba pada malam ni pahami apakah tujuan yang tujuan atau matlamat yang penting kita berzikir itu, yang mungkin kita sudah tahu, tapi perlu disegarkan pengetahuan kita, ingatan kita itu. Jadi pada malam ini tuan-tuan, saya nak tumpukan kepada peranan zikir itu dalam meningkatkan ilmu dan amal, ya. Selama ni bila kita nak ilmu, kita belajar. Macam malam ni kita belajar, ada kuliah, boleh dapat ilmu. Ini pula zikir boleh dapat ilmu. Penting juga kita nak fikir, siapa yang bagi? Ya banyak Allah lah. Jadi kita mulakan renungan kita dengan membacakan 2 ayat Quran yang mengisahkan orang yang berzikir, Allah tingkatkan ilmunya kepada ke tingkat yang setinggi-tingginya, iaitu ke tingkat makrifah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Saya sebelum terangkan maksudnya, saya terangkan dulu gambaran ringkas daripada 2 ayat ini. Kedua-dua ayat ini menceritakan segulungan umat Nabi Muhammad yang Allah gelarkan, yang Allah panggil, yang Allah sebut, yang Allah gelarkan ulul albab. Mungkin juga kita salah seorang di antara kita yang berada di surah ini menjadi ulul albab, kita tak tahu. Jadi kedua-dua ayat ini Allah menerangkan segulungan umat Nabi Muhammad yang Allah gelarkan ulul albab. Tentulah gelaran ini apabila disebut oleh Allah dalam Quran, ini menunjukkan ini golongan umat Nabi Muhammad yang istimewa, ya. Orang yang paling jahat pun disebut, orang paling baik pun disebut dalam Quran, ya. Orang paling jahat disebut, orang paling baik pun disebut. Manusia paling jahat yang disebut apa dia? Ialah orang munafik. Jadi umat Nabi Muhammad yang golongan yang paling baik di kalangan umat Nabi Muhammad ialah ulul albab. Ulul albab ni menurut dua-dua ayat tadi, ayat 190 surah Al-Imran yang pertama, ya, menceritakan ulul albab ni dikurniakan oleh Allah nampak atau melihat dengan pandangan roh atau pandangan hati dalil-dalil mengenal Allah yang tersirat dalam semua kejadian di langit dan di bumi, juga dalam peredaran masa malam dan siang. Ini kan istimewa tuan-tuan. Kita tak pernah dapat macam ni. Kita ni nampaklah zahir
Kalau kita lemparkan pandangan kita keluar sana, nampak pokok-pokok lah, nampak matahari lah, nampak bulan-bulan lah, nampak binatang-binatang lah, nampak batu-batu lah, tak lebih dari situ. Pandangan mata kepala kita saja yang boleh memandang, tapi pandangan hati terhijab. Tapi orang ulul albab ni, pandangan hati mereka ni sudah diangkatkan oleh Allah, jadi tajam dan tembus, sehingga boleh menyaksikan ayat-ayat Allah yang tersirat dalam semua kejadian. Inilah yang disebut inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam kejadian-kejadian Allah yang di langit dan di bumi, di dalam peredaran masa malam dan siang, terdapat ayat-ayat Allah yang dapat disaksikan, dilihat oleh pandangan hati atau pandangan roh ulul albab. Ini kan istimewa, tuan-tuan. Takkan dah bila disebut macam ni, takkan dah ayat ini tidak boleh menjadi pendorong kita supaya kita berazam mau menjadi salah seorang ulul albab. Perangai sahabat, tuan-tuan, bila baca ayat Quran, ayat itu menyebut sesuatu kebaikan, sahabat tu nak buat. Jadi kalau sahabat mendengar ayat ni, ulul albab ni istimewa lah, kita sepatutnya menjadi ulul albab. Tapi kita dengar ayat ni tak ada, pasal kita tak faham. Sebab itu memahami ayat itu lebih baik daripada membacanya. Memahami beberapa ayat itu lebih baik daripada menghafal. Sebab kalau hafal saja tak faham, tuan-tuan, tapi menghafal tu bagus juga. Kalau dibanding hafal saja tapi tak tahu maksud, lebih baiklah dia hafal beberapa ayat, dia tahu maksud. Kalau boleh dia hafal dan dia tahu maksud, ini lagi bagus. Jadi perangai sahabat memang macam itu, tuan-tuan. Bila mereka ni baca satu ayat, memang mereka dah faham, ini bagus ni, kita sepatut menjadi orang ulul albab. Malam inilah yang hadir, tanamkanlah semangat macam sahabat. Sahabat dengar ayat ni, kita sepatutnya menjadi umat Nabi Muhammad yang Allah masukkan dalam kumpulan ulul albab. Mudah-mudahan kita ada cita-cita, ada himmah yang tinggi.